Apa kabar murid-murid? Oke, kita kembali lagi sama pembelajaran kita. Oke, untuk ralat sintek sudah ada tonton video ataupun pengajaran cikgu ada hari lepas. Oke, untuk hari ini kita akan sama lagi ralat masa kalian. Oke, ini minggu lepas sudah kita belajar nokta ni ya. Oke, apa masalah ni? Kalau ada jumpa masalah ni, segmen kod kita akan berhenti atau terhenti secara tiba-tiba. Okay, maksudnya kita tak boleh run lagi dah. Okay, antara punca-punca yang menyebabkan ada ralat masalah ni. Okay, ini sudah kita belajar ni. Salah satu ialah kita bahagi sebarang nilai dengan sifar. Operasi tambah kita contohnya operasi tambah tolak bahagi darab. Kita guna jenis data bilangan. Satu kita guna integer, satu guna float. So dia akan salah. Okay, pemboleh ubah belum ditalifkan. Okay, belum ditalifkan. Objek attribute tidak wujud, file tidak wujud. So ini menyebabkan dia masalah kan. Okay. So ini salah satu contoh. Okay, ini contoh penyelesaian masalah. So ini mungkin akan dijumpai dalam exam ataupun ujian kita. So soalan ni perlu anda tengok. Lepas itu kita cuba codingnya. Okay. Apa tugas ini? Untuk mengira jumlah pembelajaran setiap peserta untuk perkhemahan di sekolah. Okay. Jumlah kos terdiri daripada dua jenis kos tetap dan kos berubah. Okay. Item yang tergolong dalam kos tetap maksudnya dan tidak berubah, tetap. Okay. Kelengkapan peribadi RM13.50, pakaian RM105.90, sewaan khemah RM12. Okay, kos berubah ni terdiri daripada barangan keperluan memasak. Okay, yang dimasak oleh pengguna. So anda diminta menunjukkan jumlah kos tetap berubah dan jumlah kos yang dalam senarai yang kemas. Okay, ini apa output dia? Okay, ini contoh yang kita nak lah, pengiraan kos. Okay, ini boleh kita tak apa-apa saja tajuk dia. Okay, ini yang kehendak kita. Kehendak soalan jumlah kos tetap, jumlah kos berubah dan jumlah kos keseluruhan. So kita perlu tambahkan ni lah. So bagaimana kita nak buat coding ini? Okay. So cikgu akan type coding ni secara perlahan-lahan. So anda boleh cubalah coding ni. Okay, cikgu ingatkan sekali lagi, kalau codingnya agak panjang, biasanya kita tak akan type di sini ya. Ini dipanggil sebagai shell lah, shell. So kita akan buka file. So ini cikgu perlu tunjukkan sekali lagi sebab benda ini agak baru untuk pelajar. So anda perlu sentiasa ingatkan. Okay, new file. So, okay, kita akan type coding di sini ya. Okay, ini flow ni maksudnya jenis data. Okay, jenis data. Okay, peribadi ini maksudnya boleh ubah. Okay, flow. Pakaian. Persen. Okay, cikgu guna copy and paste lebih cepat, lebih jimat masa sebab kita siaran dalam YouTube. Okay, makan data. So kita perlu cepat. Okay, okay, berapa ringgit? RM12. Okay, ini adalah nilai tetap. Okay, cost tetap.
sama dengan beli body tanda pakaian kemah. Okay, cost underscore ni, tahu lah macam mana masuk underscore ni. Cost tetap, tekan save tekan save, lepas tu tekan save, lepas tu tekan bukan tekan save tekan save tekan save, lepas tu tekan tolak tu. Sebelah kosong keyboard tu, sebelah kosong. Floor okay, semua ni perlu dicuba kalau tak cuba anda tidak akan mahir. Cost halangan memasak. Okay, warna hijau ni maksudnya anda tak semestinya ikut ejaan di sini lah. Ini adalah apa-apa hasil saja boleh. Apa-apa tajuk kita nak type boleh. Okay, warna hijau maksudnya kita perlu cetak jumlah cost sama dengan cost tetap. Okay, ini pemberi ubah yang kita nak gunakan. So, ejaan dia mesti sama. Ini kalau nak, kita boleh copy and paste supaya ejaan kita tidak silap. Kalau huruf kecil, huruf besar, dia akan menyebabkan kita error syntax pula. Bukanlah masalah lain. So, banyak masalah yang kita akan jumpa. Kita tahu tak kenapa kita nak gunakan Python ini? Okay, Python ini adalah language yang sangat popular dan sangat powerful hari ini. Okay. Tahu tak AI? AI boleh guna ini untuk tulis. So, bukan main-main. Anda sebenarnya belajar satu bahasa yang sangat hebat. Dan unit. Boleh saya guna unit kecil? Tak boleh. Asalkan dia warna hijau, tidak ada masalah. Design ini suka hati anda. Hijau maksudnya kita cetak. Okay, print. Okay. Slash n ini, apa maksud n ini? N slash n maksudnya line baru, new line. Garisan baru. Supaya dia ada macam pada enter lah. Kalau kita type dalam Word, kita macam enter. Okay, coding ini kita masukkan, kita guna simbol slash n. Cost tetap. Okay, yang ini spelling mesti sama seperti atas. Kalau tak yakin, boleh copy and paste. Jumlah bahagi cost berubah. Cost masak. Okay, boleh guna huruf kecil? Tak boleh. Dia mesti exactly sama. Okay, akhir sekali. Print. Jumlah cost. Anda mesti coba.
Okey, apa maksud raw? Okey, kita mudahkannya kepada 2 titik perpuluhan. 2 ni maksudnya 2 titik perpuluhan. Kalau nak 3 titik perpuluhan, tukar ke 3. Okey, kita semak dulu ada salah lagi tak. Okey, kita spacekan ya. Jumlah kos tetap dan kos memasak. Okey, ejaan betul. Kos masak, jumlah kos di sini. Sebab dia ini kita nak rujuk kepada lalat masa lalian. Kalau tidak, anda akan jumpa lalat sintek pula. Okey, kita run. Okey, jangan lupa save. Sebelum run, kita perlu save. Save. Okey. Save di cikgu punya ialah di desktop. Okey, cikgu letak muka surat. Senang cikgu cari nanti. 107. Okey, macam mana kita nak run? Kita tekan run module. Run module. Okey. Ada error kan? So, kita tengok apa error dia. Kita semak dalam modul di mana kita silap. Okay, save sekali lagi. Kita run. Okay, satu lagi silap di sini. Okay, tekan ya, save. Run module. Okay. Ini artinya ralat masa larian tiba-tiba berhenti di sini. Okay, dia tak jalan lagi. So, apa masalah dia? Okay, ini masalah dia. So, macam mana kita nak mengesan? Okay, so ingatlah, ini kalau ada macam ni teks yang keluar, maksudnya dia itu adalah ralat masa larian. Okay, pelaksanaan segmen kod berhenti secara tiba-tiba. Okay, baris kod tidak dapat dibaca. Okay, so di sini bermula di sini line 1 module. Okay, mesej di atas maksud peristiharaan ini. Peristiharaan mau boleh ubah dengan menggunakan jenis data from tidak betul. Okay, ini poinnya. Okay, so kita betulkan dia. Macam mana kita nak betulkan dia sekarang? Okay, kita tengok coding di sini. Okay, macam mana kita nak betulkan dia? Okay, di sini sepatutnya tak ada kurungan. Okay, letak. Kita buang from pribadi. Okay, lepas tu buang kurungan ni. Okay, begitu juga dengan ini. From pakaian. Kita buang semua ni. So, maksudnya, kalau tadi dia macam kita belum declare lagi dia punya pembalik ubah. Okay. So, sekarang sudah kita declare. Maksudnya, waktu kita istiharkan from pribadi tak ada kurungan. Tadi kita letak kurungan. Kita buat macam ni supaya anda nampak apa itu masa larian.
Okey, ralat masa lalian. Kita cuba, kita belajar dari kesilapan. Okey. Lepas tu ada lagi tak silap? Okey, kalau tidak ada, kita save. Okey, kita run module embedded syntax. Nah, ini ralat masa lalian pula. Oh, okey. Kita terbalikkan ini from. Okey, di sini. Golongan. Ini baru betul. Okey, ubah sesuaikan dia. Okey. Save. Okey, run. Okey, sekarang sudah betul kan? Output dikehendaki. Masukkan kos untuk barangan memasak. Okey, RM2. Okey, ini kos ya. Mana pergi kos tetap tadi? Kos tetap tadi sudah kita tak dalam coding ya, dalam coding. Dalam segmen code tadi. Okey, sini. So, dia akan campur dengan kos berubah yang kita masukkan 2 tadi. Okey, kos tetap dia automatik sudah tambah. So, tambah di sini. Okey, ini maksudnya kita sudah jumpa ralat masa lalian ya. Okey, apa punca dia? Antara punca dia di sinilah ya. Okey, pemberi ubah. Yang belum ditalifkan macam tadi. Okey. Dia tak jumpa. So, kita talif macam mana kita nak talif. Kita talif dia macam ni lah. Pemberi ubah sama dengan floor atau integer. Okey, kenapa di sini kita guna floor? Sebab ini adalah harga. Harga biasanya kita ada titik perperahan. So, kita jangan gunakan integer lah. Kecuali maka biasanya kita guna integer lah. Okey, maka kalau duit guna floor. Kalau bilangan manusia, bilangan cat, biasanya kita guna integer lah. Okey, ini saja pembelajaran untuk ralat masa lalian ya. So, harap anda boleh mencuba coding ni lah. Okey, sekian, terima kasih.